betapa status ibu tu, ayah tu diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala, perempuan. Status ibu ni, status ayah ni tinggi di sisi Allah. Sebab tu Allah mengira keredaan ibu. Allah nak redha kita, dia tanya dulu, mak hang redha dah hang? Kalau mak hang tak redha hang, aku pun tak redha. Jadi tuan-tuan dan puan, cuba tengok, perhatikan. Sekarang kita perempuan-perempuan, ustazah nak perempuan balik kiri kanan tuan-tuan perempuan tu, salam dengan mereka sebelah, kawan sebelah tu, salam, ucap tahniah lah kita jadi anak baik kat mak kita. Salam, 1, 2 mula, salam. Nak bagi ada ruh salam ni, abang-abang tak salam, ucap tahniah kat kawan sebelah. Kata Allah, kita jadi anak baik, insya-Allah. Mudah-mudahan perempuan. Baik, ada soalan nak tanya tak? Kita bagi pada laluan soal jawab. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Kalau tak ada, teh pun tak apa. Kalau tak ada tu makna kata mereka semua penakut. Mesti mereka buat salah dengan mak ayah mereka. Okey. Ada tak? Kalau tak ada, bagi teh. Kalau ada, kalau nak tanya jauh tu taklah berapa dengar, tapi kena main dekat. Baik, kalau tak ada, sementara perempuan nak tulis dengan kertas, ustazah terus lagi sikit baca. Habis cerita kisah Alqamah tu tuan-tuan dan puan. Kita baca pula daripada satu riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika menterjemah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah Subhanahu wa taala telah meriwayatkan, menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 24, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu telah menyuruh supaya kamu jangan menyembah selain daripada Allah, dan Tuhanmu telah menyuruh berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu apabila mereka telah tua, salah satunya atau keduanya. Maka janganlah kamu menunjukkan satu sikap yang jemu ataupun satu sikap yang boleh menyebabkan ibu ayah kamu ni berkecil hati, walaupun dengan berkata cih, kepada kedua ibu bapa kamu. Umpamanya jika kau sampai membuangkan kencing atau tahi ibu bapa, jangan kau tutup hidungmu dan jangan muram muka untuknya, sebab keduanya telah menjaga kamu, membelai kamu daripada kamu kecil sehinggalah kamu besar. Dan kamu jangan membentak, memaki hamun, mengherdik, menjerekah
kedua ibu bapa kamu, tetapi kamu hendaklah berlaku sopan santun, ramah tamah, hormat kepada ibu ayahmu. Dan seterusnya dalam ayat 24 Allah menegaskan, wahfid lahuma janahaz zulli, rendahkan dirimu kepada keduanya serendah-rendahnya dan doakan keduanya. Ya Allah, ya Tuhanku, kasihanilah kedua ibu ayahku sebagaimana mereka mengasihani kami ketika kecil. Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 23 dan 24 ini memberi satu penegasan kepada kita, tuan-tuan perempuan sidang jemaah sekalian, bahawa ayah, bahawa ibu ni Allah letakkan dia cukup hebat di kalangan seluruh makhluk Allah. Ibu dan ayah ni nombor satu. Dan selepas daripada sembah Allah, taat pada Allah, sebutlah, Allah akan sebutlah dalam Quran ni, mana-mana ayat pun bila sebut sembah, sebut taat kepada Allah, lepas dia terus menyebut buat baiklah kepada kedua ibu bapa kamu. Apa yang dia nak habaq sini ialah status, maqam, kedudukan, pangkat ibu ayah kita, walau status apa pun mereka, walau keadaan macam mana pun mereka, walaupun mereka ni miskin susah, mereka tak berpelajaran, mereka tak mengaji sekolah, tetapi mereka ni cukup tinggi hebat di sisi Allah. Selepas sembah Allah, mesti Allah suruh kita buat baik kepada ibu ayah. Nak habaq kata ibu ayah ni tak boleh jual seduit dua duit. Nak habaq kata ibu ayah ni kita tak boleh jemu dengan dia. Sampai Rasulullah kata, Allah kata, jangan kamu rasa jemu sampai kamu boleh kata, uffin tu diterjemahkan dalam perkataan-perkataan yang mengherdik. Tak boleh. Sekalipun tuan-tuan dan puan, kita masuk dalam rumah, mak ayah kita tu duduk, kita kena tunduk hormat dia. Macam kita duk latih anak kita tu, tunduk hormat dia. Kalau dia berjalan, tuan-tuan, kita tak boleh depan dia, kena duduk belakang dia. Allah mengatur adab sopan santun terhadap ibu ayah ni cukup cantik kalau nak bandingkan dengan agama-agama yang lain. Berdiri, ayah berdiri, kita kena berdiri. Ayah duduk, kita kena duduk. Tuan-tuan perempuan, kalau berjalan sama-sama, kita kena duduk di belakang ayah, belakang ibu. Ibu yang dhaif kita kena tuntun. Nak bercakap kasar tak boleh, kita nak senyum sinis tak boleh, kita nak bercakap macam dia dengan kawan kita tak boleh, nak suruh kasar tak boleh, nak larang tak boleh, tuan-tuan dan puan, dengan bahasa-bahasa yang tak elok tak boleh. Contoh saya bagi, kalau kita ada mak kita yang tua, mak kita yang tua, tuan-tuan dan puan, kadang-kadang tak mau duduk rumah kita. Dia nak duduk dengan rumah dia, ada ayam itik dia, ada pokok cabai dia. Tuan-tuan perempuan, walaupun rumah dia tu bilik air luar, walaupun rumah dia tu robek, berdindingkan buluh, berbantalkan sabut, tuan-tuan perempuan, tapi dia nak duduk di situ. Dia tak mau duduk rumah kita. Maka kita kena akur dengan dia. Macam mana kita nak jaga mak kita yang tak mau dengar? Kita kata apa? Mak saya ustazah degil, kekas kepala, tu nak habaq lah. Ajak main duduk rumah kita, tak mau. Kita nak suruh duduk rumah adik kita, tak mau. Kita nak sewa rumah duduk tepi rumah kita, tak mau. Nak kata ke mana? Dia ketegak sungguh. Nak habaq bagi sakit demam, susah ustazah. Oh, kita tak boleh cakap macam tu Syekh, sebab dia mak kita, dia bukan kawan kita, dia bukan anak kita, dia mak kita, dia ibu kita. Kita tak boleh cakap macam tu. Ayat-ayat tu tak sesuai sangat dengan mak kita. Ayat-ayat tu tak sesuai sangat dengan ayah kita. Walaupun dia tak mau ikut kita, tu bukan kita boleh cakap dengan dia, bukan kita boleh layan dia macam tu. Dia bukan anak kita, dia bukan kawan kita, tapi dia adalah makhluk yang cukup tinggi di sisi Allah. Maka kita nak kena layan macam mana dia tu makhluk yang tinggi di sisi Allah, bukan makhluk tinggi di sisi raja, tuan-tuan, bukan di segi Perdana Menteri, di sisi tinggi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentu bila makhluk itu tinggi hebat di sisi Allah, layanan kita mesti hebat. Walau dia tak mau pun kita kena cari macam mana nak habaq. Dia kata
kita ni tak apa, kita redha dia tak mau. Kita kena berfikir. Kita kena pergi tengok dia. Oi ustazah weh, sehari 2-3 kali kena pergi tengok. Memang itu dah mamak kita. Masa kita kecil-kecil dulu dia letak apa nama ni cushion tu, dia letak tempat anak dia tidur, tak kurang daripada 10 kali dalam masa 10 minit dia pergi tengok. Saat dia tengok, saat dia tengok, saat dia tengok menerak pula dah. Saat dia tengok lah sampai sana pula angkat pula. Saat dia tengok melata pergi tu, tak kurang 10 minit tu 10 kali dia duduk jenguk. Kita mak kita yang ada hari ni, kita nak pergi tengok 2-3 kali kita rasa sabuk perut. Jaga tuan-tuan dan puan. Memang mak kita dia tak boleh suara, dia tak ada suara. Dia nak kata dia tak boleh. Dia nak telefon pun dia tak tahu nombor. Kadang-kadang tak nampak pun. Maka kita biar dia. Seorang jemaah ustazah ni, dia pergi. Dia ada mak macam tu lah. Dia habang kat mak dia. Dia ni semua dia buat. Anak dia hantar market, dia pergi cari ikan, beras, semua dia kena buat. Kerja dia kena buat. Mak dia tak mau duduk dengan dia. Maka dia pesan kat mak dia, mak, bagi pukul 9 mak kena mandi, jangan mandi lewat-lewat. Ni baju ni kain dia tak lah. Lepas tu esok dia pergi sekolah, pukul hantar anak dia, dia mainlah tengok mak dia dalam pukul 10. Dia masak main kat mak dia pukul 10, 10.30. Dia balik mak tengok, dia tengok mak dia duduk tempat tidur ni. Dia buka pintu, dia masuk dalam rumah mak dia. Dia kata apa? Orang kancik dia kata dah kat mak, orang dah habak dah kat mak, kata pukul 9 kena mandi. Dia kalau tak mandi ni demam kan susah, batuk tak mau lega, busuk harin di tempat-tempat ni. Tak apa-apa tak mau mandi. Pasal apa tak mau mandi? Ni baju orang tak dah, kain orang tak dah, semua orang tak dah. Pasal apa tak mau mandi? Dia cakap itu ke mak dia. Lepas tu dia bawa mak dia mandi. Mak dia tak mau mandi. Mak tak mau mandi. Tak mau mandi pasal apa? Lagi batuk demam ni payah tak mandi. Hangat ni orang nak pergi tu. Cik ni bukan kerja banyak, tak ada kerja banyak, dia tak nak ambil anak tu. Dia marah ke mak dia. Lepas dia marah ke mak dia tu, dia pergi balik esok tu jumpa, dia cerita lah kat ustazah. Ustazah kata apa kat dia? Jangan, apa yang kita buat tu dosa besar. Tak boleh buat macam tu. Mak kita dia bukan anak kita. Kita kena layan mak kita macam kita layan tetamu Allah. Kita kena layan mak kita ni orang yang paling terhormat. Tak boleh cakap kasar-kasar macam tu, tak boleh herdik dia, tak boleh kata ni kain ni tunjuk kat dia, tak boleh busuk harin, tak boleh kata kat dia. Tak boleh sebab tak sesuai dengan ayat-ayat tu dengan mak kita. Berdosa kita pagi-pagi hari kita berdosa. Walaupun kita kata kita kalut, walaupun kita kata kita sibuk, walaupun kita ada anak, kita apa, tak payah duk cerita kat mak kita yang tu. Tak payah duk cerita kata cik ni nak masak dah, cik ni ambil anak, cik ni nak pergi sana yang mak. Tak payah cerita, dia kan dengar pun. Tak payah cerita tu menyebabkan hati kita lagi sakit. Untuk kepuasan hati kita, apa yang kita kena kata kat dia, bila kita tengok mak kita tak mandi, balik nombor 1 bagi salam, yang kedua pergi pegang gosok dia, cium dah, boy mak ni cik baru balik, mak nak mandi dah, mak tak mau mandi. Pasal apa mak tak mau mandi? Mainlah nak mandi, mak cik nak masak air hangat ke, nak ambil yang sejuk ke, air suam ke, nak mandi dulu nanti kan demam payah. Ni lagi mak mandi ni nak berbedak, nak pakai baju ni cik baru ada muai ni, mak nak makan dak. So duk cerita hak kita, masalah kita dengan anak, dengan masalah cerita hak kita nak buat baik kat dia. Dia pun dengar, tak apa je nak mandi. Dia akan lembut macam tu tuan dan perempuan. Orang ahli syurga ni saja dia macam tu. Maka ibu kita dalam situasi tu, tok guru besar kita, iaitu tok guru besar kita apa tuan dan perempuan? Dialah yang mengajar kita untuk jadi orang yang cukup sabar. Mak kita tu dalam situasi tua tu, situasi nyanyuk tu, kita tak boleh kata dia degil, kita tak boleh kata dia terengah kata, tak boleh dengar cakap orang, kita tak boleh nak marah dia, kita tak boleh cerita masalah kita dekat dia, tapi kita kena layan dia semacam ahli syurga. Macam mana ahli syurga? Lembutkan suara, rendahkan pandangan kita, ringankan tangan untuk menggosok walaupun dia busuk, tuan-tuan perempuan. Kita kena macam tu, barulah kita ni orang kata mendapat pahala. Bukan setakat nak jadi anak yang soleh lagi, belum lagi, baru dapat pahala pagi tu, tuan-tuan perempuan. Tapi kalau kita tengok anak kita tu, mak kita tu, kita nak layan macam anak kita, salah. Kenapa? Kerana dia bukan anak. Kenapa? Dia bukan kawan.
Kenapa? Dia bukan sahabat kita. Kenapa? Dia bukan orang kata kawan-kawan jiran kita. Dia bukan orang-orang yang kita tak dikenali, tapi dia adalah orang yang melahirkan kita, orang yang menyusu kita, orang yang membelai, mengasuh, sakit kita, sakit dia, orang yang cukup tinggi pengorbanan pada kita. Maka sebab tu Allah kata fala taqul lahuma uff. Allah kata jangan kamu herdik mak kamu, jangan kamu katakan mak kamu walaupun siapa kata? Allahu Rabbi kata. Siapa kata? Allahu Rabbi kata. Siapa kata? Allahu Rabbi kata. Bukan manusia kata, bukan Nabi kata, tapi Allahu Rabbi kata. Saya nak tegaskan sebab terlalu ramai ibu-ibu hari ini menderita kerana anak tak masuk syurga mak, kerana anak dia. Anak tak masuk syurga kerana mak dia. Tuan-tuan, perempuan, sebab itu kita balik kepada Allah. Kita balik dalam keadaan yang penuh kekuatan kita bahawa aku akan menjadi pembela ibuku, pembela ayahku, pembela ibu mertuaku di alam barzah. Dengan kudrat yang ada sedikit hari ini, aku mai mengaji walaupun dalam keadaan susah. Aku mai mengaji walaupun dalam keadaan aku jahil. Aku mai mengaji dalam keadaan aku sibuk. Kenapa? Aku nak angkat darjat aku menjadi anak yang penyelamat ibu ayahku di syurga Allah, penyelamat ibu ayahku di azab kubur. Tuan-tuan, perempuan, jadi untuk membalas jasa baik ibu ayah pada hari ini, tuan-tuan dan perempuan, carilah mana-mana tempat untuk bersedekah atas salah silap kita, atas banyak kesalahan kita yang tak terpikul. Carilah mana-mana tempat yang tuan-tuan boleh bersedekah pada hari Jumaat ni. InsyaAllah Allah sayang pada tuan-tuan dan perempuan sebagai anak yang soleh, penyelamat kita di barzah Allah. Okey, tuan-tuan dan perempuan, ada tak soalan sebelum saya nak tutup ni? Oh, nak baca yang tu kah? Saya tak baca. Mana dia buku saya? Oh, tak bawa pula cik weh. Baik, sikit lagi Ustazah nak sambung. Ustazah nak bagi habis tajuk ni, nanti kita sambung bulan depan. Tajuk lain pula. Ustazah baca sikit lagi dah. Okey, boleh masa sikit lagi? Perempuan boleh tak? Boleh sikit lagi dalam masa 10 minit. Ustazah nak bagi habis tajuk ni, bulan minggu depan kita ambil tajuk lain pula. Okey nah, sikit lagi. Abang-abang sekejap ya. Seorang ulama tabi'in berkata, siapa yang mendoakan kedua ibu bapanya tiap hari 5 kali berarti telah menunaikan kewajipannya terhadap kedua ibu ayahnya. Sebab Allah berfirman, bersyukurlah, asyukru liwalidai, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu. Kepadaku kau akan kembali. Bersyukur kepada Allah dengan mengerjakan solat 5 waktu. Bersyukur terhadap ibu ayah juga harus 5 kali tiap hari. Mana dia, tuan-tuan dan perempuan? Allah kata dalam surah Al-Isra ayat 25 ni, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang di dalam hatimu, dan jika kamu benar-benar baik, maka sesungguhnya Tuhan itu terhadap orang yang salah laku akan kembali bertaubat, kerana Allah itu Maha Pengampun. Andainya kita, tuan-tuan dan perempuan, banyak melakukan dosa macam Ustazah kata tadi, balik saja kepada Allah, mohon keampunan. Kerana apa? Kerana Allah kata, fa innahu kana lil awwabina ghafura. Allah kata, aku adalah
Maha Pengampun kepada orang-orang yang suka kembali untuk bertaubat. Hak yang harus dilaksanakan oleh anak terhadap ayah ni ada 10. Ini sebagai kesimpulannya. Yang pertama, jika orang tua berhajat makan, harus diberi makan. Yang kedua, jika berhajat nak pakaian, harus diberi pakaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan ayat wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, bantulah kedua orang tua di dunia dengan baik, yakni supaya diberi makan jika lapar, beri pakaian jika dia perlu. Tuan perempuan. Yang ketiga, jika ibu ayah nak bantuan, nak pergi klinik ke, nak pergi beli ikan ke, nak pergi tengok orang sakit ke, tuan-tuan nak ajak pergi makan kenduri ke, nak ajak main makan angin di Langkawi ke, harus diberi bantuan. Kena buat. Yang keempat, menyambut panggilannya. Bila dia panggil Muhammad, ya, kita kena menyambut panggilannya. Kalau dia telefon, jawab. Kalau dia tak telefon, kita telefon. Yang kelima, mentaati semua perintahnya asal tidak bertentangan dengan maksiat, dengan syariat Allah. Yang keenam, jika bicara kepada kedua harus lunak, lembut dan sopan santun, tidak boleh kasar. Yang ketujuh, tidak boleh memanggil nama kecilnya. Mana kata orang kata apa? Kita tak boleh panggil ayah ni. Kalau orang panggil ayah kita, bapa kita ni, mana Haji Tat, mana Haji Tat, kita tak boleh kata Haji Tat. Ni bila nak pergi masjid, ajak kami Haji Tat. Tak boleh. Dia tak boleh panggil ayah dia dengan nama. Dia kena panggil nama ayah. Ataupun dia panggil gelaran ayah dia. Orang panggil ayah dia tu apa nama, Hasan Yung. Hasan Yung. Hai Hasan Yung, Hasan Yung. Tak boleh. Tak boleh. Perempuan tahu ada anak-anak lah panggil ayah dia gitu. Nak kata dia bergurau ke apa, saya tak pastilah. Tapi dah dia panggil. Tapi sebenarnya tak boleh lah. Kalau nak bergurau tu saya tak pastilah. Kalau ayah dia suka, tapi tak bolehlah bergurau sampai macam tu, melampau. Jika berjalan harus di belakang. Yang kesembilan, suka untuk orang tuanya apa yang dia suka bagi dirinya sendiri, dan benci bagi keduanya apa yang tidak suka bagi dirinya sendiri. Mana ayah dia suka, dia suka. Mana ayah dia benci, dia benci. Tu macam tu. Yang ke-10, mendoakan kedua untuk mendapat pengampunan Allah dan rahmatnya, sebagaimana doa Nabi Nuh alaihissalam dan doa Nabi Ibrahim, Rabbi ighfirli wa liwalidai. Tu semua tu kita boleh berdoa kepada ayah. Dan setengah yang ustazah baca daripada ulama lah. Tapi dia bukan, yang ustazah baca ni dia bukan hadis. Dia daripada kata-kata ulama, pandangan-pandangan ulama, kata-kata hikmat. Dia kata kalau orang yang lepas sembahyang tidak mendoakan ibu ayah dia, dia termasuk dalam golongan orang yang zalim. Perempuan. Ada juga hadis, tapi saya tak tahu hadis tu status dia dhaif ke apa. Ada hadis. Ustazah tak berapa nak ambil berat sangat, tak ambil tahu dia keluaran apa nama riwayat apa. Tapi bunyi dia macam tu. Orang yang tidak mendoakan ibu ayah dia selepas sembahyang 5 waktu dikira sebagai orang yang zalim. Perempuan je. Walaupun benda tu kita kata tak ada dalam ayat Quran dan sebagainya, tapi kita kena ambil sebagai satu pengajaran pada prinsip dalam hidup. Aku kalau sembahyang mesti Rabbi ighfirli wa liwalidayya, atau bacalah apa-apa doa Melayu, ya Allah Tuhanku, sihatlah tubuh badan ibu ayahku ni untuk beribadat padamu ya Allah. Cukuplah tu, dialah berdoa dah tu. Seorang sahabat berkata, tidak suka mendoakan kedua orang tua mungkin menyebabkan kesulitan penghidupan anak, dan apakah mungkin memuaskan orang tua yang telah mati? Jawabnya ya, dengan 3 macam. Bagaimana kita nak bagi ayah kita dia nak buat baik ketika dia dah meninggal, dia dah mati. Dulu kita banyak dosa dengan dia, kita tak dengar cakap dia, kita bohong dia, kita kecilkan hati dia ni hari-hari lah.
Tuan-tuan dan puan, sebab tu sekarang dia dah mati. Sekarang kita pun dah mengaji, kita pun dah insaf, kita main di kuliah dua ni pula tajuk pun ibu ayah. Maka macam mana kita nak buat ni? Dia dah mati dah ni. Ada 3 pandangan. Satu, dia sendiri menjadi orang yang soleh. Mana dia jadi anak yang baik sebab menyenangkan kedua orang tuanya. Yang kedua, dia menghubungi keluarga dan sahabat-sahabat kedua orang tuanya. Dia cari kawan-kawan pak dia. Kawan-kawan pak dia pergi cari, dia pergi ziarah, kenuri dia pergi, dia menyambung silaturahim dengan kawan-kawan pak dia, kawan-kawan mak dia. Tu dia antara salah satu cara kita nak buat baik pada pak kita, mak kita yang telah meninggal. Yang ketiga, membacakan istighfar dan berdoakan serta bersedekah untuk kedua orang tua tu. Tuan-tuan puan-puan, itu cara tiga cara untuk buat baik. Saya tengok ada satu contoh, sahabat saya lah, anak murid ustazah ni, duk mengaji ni. Mak dia ni tua lah. Mak dia tua. Tapi mak dia ni duduk sorang-sorang, tuan-tuan dan perempuan. Maka mak dia ni tak kacau anak pinak dia, meninggal. Matilah mak dia. Lepas tu anak dia ni tak banyak sangatlah dapat berbakti kepada mak pak dia ni. Mak dia lah dia sebut mak dia. Jadi satu hari dia pun dah tua dah, 60, 70 lebih dah dia ni. Dia cerita, dia kata dia ni tuan-tuan perempuan, mata pun tak berapa nampak. Mata nampak, telinga tak berapa dengar. Tapi dia masih sayang ke mak pak dia. Dia masih teringat lah, dia banyak lah benda-benda yang berdosa dengan mak ayah dia. Dia mai jumpa ustazah tu. Dia mai jumpa, dia kata, saya ustazah nak mai bagilah bunga betik. Bunga betik pucuk maman semua tu. Pasal apa? Pasal dia kata saya ni tak tahulah nak buat baik kat mak saya. Jadi saya teringat mak saya ni selalu bagi ulam-ulam tu kat kawan-kawan dia, kat ustazah. Jadi salah satu buat baik mak saya nak buat ni, bagi bunga betik. Dia teringat kat mak dia, maka dia sambung balik kebaikan mak dia tu. Perempuan tu payah juga nak cari anak tu, tapi dia ada ingat dia tu banyak dosa dengan mak dia. Dia nak tebus balik dosa dengan mak dia. Dia buat baiklah dengan mak dia. Satu cara dia nak cari keampunan dosa. Seorang lagi, mak dia meninggal, tapi dia boleh mengaji kat ustazah di taman tu. Dia, pak ayah dia semua jadi anak orang yang bagus-bagus lah. Masa arwah mak dia mengaji dengan ustazah tu, mak dia suka buat kebajikan, buat bagi makan, apa nama, hadiah-hadiah ni, bagi apa yang ada kan. Lepas tu bila mak dia meninggal, dia nak buat baik kat mak dia tu, dia selalu tanya lah apa yang mak dia buat, suka buat tempat mengaji ni. Orang pun habaq lah, kata mak dia ni sukalah bawa main macam dengan buah pelam, cabai, buah belimbing bulu banyak-banyak. Tak tempat mengaji orang bukan ambil lah, serai orang bukan ambil lah. Kalau hari raya, mak dia suka main bagi kuih kat ustazah, dia pun main bagi sampai lah. Dia dah buat macam tu. Itu satu akhlak yang baik, yang boleh menyejukkan hati ibu ayah di kubur, yang boleh membantu ibu ayah daripada siksaan kubur, azab kubur, perempuan. Kerana kebaikan mak tu disambung oleh anak ataupun suami ataupun siapa-siapa yang orang kata apa, yang berhubung dengan dia lah. Itulah di antara benda-benda yang tuan-tuan dan puan kita boleh buat kot yang tu. Tuan-tuan dan puan boleh buat. Satu lagi sahabat ustazah ni, dia mak dia tu payah sikit, tapi mak dia buat hari Jumaat mesti mak dia cari anak yatim. Mak dia akan cari anak yatim perempuan. Kalau tak boleh pegang kepala apa semua, mak dia akan bagi makanan. Tak ada bagi makanan, dah tu mak dia sakit semua, mak dia akan bagi duit. Rumah anak yatim dia bagi, dia tak banyak bagi, RM10, RM50 je. Ataupun fakir miskin, mesti mak dia tu. Jadi sampai mak dia mati tu, dia ni tak buat. Dia kata satu benda yang saya tak boleh buat ustazah, apa yang dia amalkan oleh mak saya ni, saya tak boleh buat lagi lah. Iaitu pada hari Jumaat, mak saya ni dia akan cari anak yatim. Dia carilah anak yatim. Sebelum nak hari Jumaat ni, dia dah pesan lah, dia pesan ke orang ni. Adalah tak boleh, seorang pun boleh. Tak boleh bagi gosok kepala, dia bagi makan. Tak boleh bagi makan, dia bagi duit.
perempuan. Mak dia, tapi dia tak boleh buat sampailah mak dia mati banyak tahun lah, dia tak boleh buat lagi. Saya kata boleh, cuba rancang, cuba ada jadual. Anak yatim mana nak pergi? Kok kampung taman kita tu bercambah anak yatim, anak orang fakir miskin pun berlambak. Tapi kita tak rancang, kita tak ada nawai tu macam mak kita tak ada satu prinsip, tak jadi satu prinsip, maka dia habis setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, habis macam tu je. Apa pun perempuan bukan benda tu saja. Tu contoh-contoh Ustazah bagi dah. Okey. Sikit lagi. Al-Ala bin Abdul Rahman daripada ayahnya dan Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Nabi SAW bersabda, jika telah mati anak Adam, putuslah semua perbuatan amalnya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang berguna, anak yang soleh yang selalu mendoakan ibu ayahnya. Nah, antara perempuan. Dan Nabi SAW bersabda, jangan memutuskan hubungan pada orang yang dulu kawan baik dengan mak kita, ayah kita, nescaya akan padanya ada nur cahaya. Seorang dari suku Bani Salimah datang kepada Nabi SAW, inna abawayya qad mata fahal baqiya min birrihima ala syai'? Qala na'am, al-istighfaru lahuma wa infazu ahdihima wa ikramu sadiqihima wa silatur rahimi allati la tusalu illa bihuma. Kedua orang tua, ada seorang sahabat ni, dia tanya Nabi, suku Bani Salimah ni datang jumpa Nabi, dia kata, inna abawa qad mata, kedua orang tuaku telah mati, fahal baqi, dia kata, apakah ada jalan untuk aku berbakti, buat baik kepada kedua bapa aku ni sesudah dia mati? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Rasulullah kata, ya ada. Apa dia tu Rasulullah? Dia kata apa? Al-istighfaru lahuma, bacalah istighfar untuk mereka, infazu ahdihima, dan dia kata dan melaksanakan wasiat keduanya, dan menghormati wa ikramu siddiq, menghormati sahabat-sahabat, kawan-kawan kedua ibu bapa kita, wa silaturahim, dan hubungi silaturahim dengan ahli keluarga kita, la tusalu illa bihima, daripada kedua ibu ayah kita. Jadi makna dia, tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai anak yang baik nak menyambung kebaikan, kata Rasulullah SAW, istighfar, buat baik, jadi anak yang baik, berhubung, bersambung silaturahim, menyambung hubungan dengan kawan-kawan mak kita, kawan-kawan ayah kita, kenduri kenara, dia panggil kita pi, anak dia sakit kita pi tengok, dia nak pi, anak dia nak pi sambung pelajaran, anak kawan-kawan ayah kita, anak kawan-kawan ibu kita nak pi sambung mengaji di Jordan di Mesir mana, kita pi pasal ayah kita dulu, pi ziarah mereka, buat baik dengan mereka. Maka itulah tuan-tuan dan puan-puan kebaikan yang ada pada ibu ayah kita, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, sedikit kebaikan kita, banyak manfaat yang Allah bagi pada kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi kita akan jumpa lagi pada bulan depan, masa yang sama, waktu yang sama, kitab yang sama, yang tajuk baru, insya-Allah. Dan ustazah rasa doa tu kita baca bulan depan lah, pasal ramai orang tak bawa, bawa lah bulan depan kita bawa, masa kita dah habis dah, kita dah habis tajuk ni. InsyaAllah minggu depan perempuan bawa doa yang ustazah bagi, doa nak merawat orang masuk saka, sakui, syaitan, jebon, hantu raya, iblis dan perempuan lah, yang ustazah bagi tu orang bawa minggu depan kita baca. Minggu ni ustazah habis tajuk ni, tak ada masa, insyaAllah. Jadi setakat tu dulu tuan-tuan dan puan, ustazah nak habaq, kalau perempuan yang teringin nak mengerjakan umrah Ramadan dengan ustazah, dengan grup pengajian pada bulan Mei Ramadan, bolehlah ikut sama dengan kumpulan pengajian ustazah pada Mei, 30 Mei, balik 10 Jun, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, sebab umrah Ramadan ni pahala dia banyak, itu dapat pahala umrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jika ada tuan-tuan dan puan nak kirim mak ke, nak kirim ayah ke, yang nak pi tarikh, dah tarikh lain tak boleh, dia boleh pun tarikh dengan ustazah, ya, insya-Allah. Marilah bersama-sama dengan kita dalam kelas pengajian kita mengerjakan ibadat umrah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkat kita. Setakat itu dulu, ma'azah batin tuan-tuan dan puan. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insya-Allah.
Yang ambil kitab pun balik. Ibu lembek pula.